seperti mana bulan yang lepas, setiap kali perangkaan rasmi dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan, jadi amalan kepada Kementerian Ekonomi untuk membuat susulan. Jadi dalam amalan 2 bulan yang terkini selepas angka inflasi diumumkan, kita akan susuli dengan kenyataan dan juga tindakan-tindakan. Begitu juga dengan angka rasmi pertumbuhan ekonomi. Jadi angka rasmi pertumbuhan ekonomi dikeluarkan secara rasmi hari Jumaat lepas 10 Februari. Malaysia mencatatkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar atau KDNK tahunan sebanyak 8.7% dalam tahun 2022. Prestasi ekonomi ini adalah memberangsangkan dan mencerminkan daya tahan ekonomi negara. Ada yang komen sebelum ini kenapa sidang media ada dalam bahasa Melayu dan dalam bahasa Inggeris. Untuk mereka yang menonton, kerana kita juga ada pihak media yang memang dalam bahasa Inggeris atau kadang-kadang pihak media antarabangsa. Jadi ada bahagian yang saya sebut dalam bahasa Melayu dan ada bahagian yang saya ulas dalam bahasa Inggeris. Prestasi mengikut sektor dan pertumbuhan pada tahun 2022 adalah seperti berikut. Pihak media akan dapat kenyataan media dan jadualnya ada di situ. Mengikut jenis ekonomi, kita mengikut perangkaan kita, mengikuti pertumbuhan ekonomi itu mengikut 5 sektor utama: perkhidmatan, pembuatan, perlombongan dan pengkuarian, pembinaan dan juga pertanian. Jadi pertumbuhan tahunan mengikut sektor adalah seperti berikut. Perkhidmatan tumbuh 10.9%, pembuatan tumbuh 8.1%, perlombongan dan pengkuarian tumbuh 3.4%, sektor pembinaan tumbuh 5%, tetapi sektor pertanian hanya tumbuh 0.1%. Dan mengikut sumbangan sektor-sektor ini yang diukur dalam suku keempat 2022, penyumbang terbesar, maksudnya ekonomi kita ni, sektor terbesar ialah sektor perkhidmatan sekarang, 58.6%, pembuatan sebanyak 24%, perlombongan dan pengkuarian sebanyak 6.4%, pembinaan 3.5% dan sektor pertanian sebanyak 6.3%. Sudah tentu kalau mereka yang mengikuti prestasi dan kedudukan ekonomi secara bandingan dari satu negara ke satu negara, pecahan sumbangan ini juga menjadi ukuran yang penting, kerana negara yang berada pada kedudukan ekonomi yang berbeza selalunya melibatkan sumbangan sektor yang berbeza, dan ada polemik yang panjang. Apakah pada sumbangan 58.6% ini daripada sektor perkhidmatan, adakah itu baik, adakah itu tak baik dan sebagainya. Saya takkan ulas pada hari ini. Kalau dalam forum-forum yang lebih menjurus secara terperinci, maka selalunya perkara-perkara ini juga menjadi perhatian kepada penganalisa ekonomi. Pun begitu, pertumbuhan tahunan yang baik ini pada 8.7% perlu dilihat bersama dengan pertumbuhan sukuan. So, dia ada kekeliruan di antara year on year 8.7% dengan quarter on quarter. Yang gambarannya tu agak berbeza sedikit. Sebab itu saya tegaskan bahawa pertumbuhan tahunan yang baik perlu dilihat bersama-sama dengan pertumbuhan sukuan. Daripada suku 1, suku pertama 2022, setiap suku sehingga ke suku 4 yang terakhir,
untuk memberi gambaran penuh prestasi ekonomi negara. So having the perspective of year on year growth, when you compare, contohnya 2022 was when it was already the economy was already open compared to a base year of 2021 when we were still in lockdown. So that gives one perspective about how we recover from the economic lockdown. But the quarter on quarter in 2022 also provides another perspective about the trajectory going forward. Jadi sebab itu saya memilih untuk menilai pertumbuhan ekonomi ini dari kedua-dua perspektif, pertumbuhan tahunan dan juga pertumbuhan sukuan. Pertumbuhan sukuan dalam tahun 2022 menunjukkan penurunan daripada suku pertama sampai ke suku keempat tu, setiap suku ada penurunan. Suku pertama 2022 ekonomi kita tumbuh berbanding suku sebelumnya sebanyak 3.8%. Kemudian dia menyederhana kepada 3.5%. Suku kedua menjelang suku ketiga dia lebih perlahan, pertumbuhan 1.9%, dan dalam suku keempat sebenarnya dia sudah negatif, menguncup sebanyak 2.6%. Jadi memang kita tengok ada satu pola yang jelas bahawa dari suku ke satu suku ekonomi negara sudah mula menyederhana pertumbuhannya dalam tahun 2022. Ini penting kerana suasana ekonomi global juga yang dijangka menyederhana dan tumbuh pada kadar yang lebih perlahan dalam tahun 2023 akan mempengaruhi prestasi ekonomi negara. Kita satu ekonomi yang begitu berkait dengan ekonomi global kerana contohnya dari sektor pembuatan dan juga perkhidmatan, dia melibatkan ekspor. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi global menyederhana, sudah tentu permintaan itu akan mula ada kesan kepada sektor-sektor negara kita, terutamanya yang bersabit dengan pembuatan. Pertumbuhan ekonomi dunia dijangka lebih perlahan pada kadar 2.9% dalam tahun 2023 berbanding 3.4% dalam tahun sebelumnya 2022. Oleh itu, dalam keadaan pertumbuhan ekonomi global yang dijangka lebih perlahan dalam tahun 2023 dan pertumbuhan sukuan yang juga perlahan selama 4 suku berturut-turut dalam tahun 2022, kerajaan sedar keperluan untuk bersiap sedia menghadapi suasana ekonomi yang lebih mencabar. I don't want to pop the bubble, obviously, but it's only prudent to be fully aware that in spite the 8.7% growth that we've seen in 2022, it's going to be challenging in 2023. So it's very important to have these two perspectives going forward. Program-program ekonomi yang memberi fokus kepada dua perkara pokok ekonomi rakyat, iaitu pertama, kos sara hidup, dan kedua, soal pendapatan dan gaji, akan diberi tumpuan utama dalam perancangan ekonomi. Jadi mandat yang ada di Kementerian Ekonomi dan agensi-agensi yang kita ada perlu mengimbangi di antara merancang pertumbuhan sektor-sektor ekonomi untuk jangka masa panjang yang bersifat makro. Maksudnya kita contohnya nak pertumbuhan sekian-sekian, kita nak ekonomi digital begini, kita nak kemahiran dan pelaburan. Tetapi kita juga tidak boleh terlepas pandang, and that's where the balance is very important, because as far as the public is concerned, the economic performance of the country revolves mostly on two things, the cost of living and also wages.
Dan yang ini yang kami cuba perbaiki supaya naratif ekonomi daripada pentadbiran baru ini diimbangi di antara libat urus kita dan juga perancangan kita yang melibatkan sektor korporat, sektor-sektor swasta, tetapi juga kena pastikan bahawa kesan pertumbuhan ekonomi itu akan dapat dirasai oleh orang biasa. Kalau tidak, pertumbuhan 8.7% pun, 10% pun, dia tidak akan dapat difahami dan dirasai oleh rakyat, kecuali mereka merasakan ada keseimbangan dari segi kenaikan gaji dan juga pendapatan boleh guna, boleh belanja mereka setiap bulan. Dan kalau ada ruang untuk pentadbiran baru ini berkhidmat dengan lebih baik dari segi perancangan ekonomi, ialah memastikan keseimbangan ini supaya kita tidak terbawa-bawa semata-mata dengan angka pertumbuhan demi pertumbuhan yang diumumkan setiap tahun, terutamanya dalam keadaan contohnya pertumbuhan tahun 2022 ni nampak tinggi 8.7%, kerana kita sedar juga di bawah masalah inflasi masih lagi perlu dikawal dengan tersusun, dan juga tahap gaji rakyat masih lagi sebenarnya berada pada paras yang belum sampai ke peringkat yang sepatutnya. Oleh itu, Kementerian Ekonomi meletakkan kedua-dua perkara ini sebagai fokus penambahbaikan dasar-dasar ekonomi negara dan program-program ekonomi rakyat yang perlu mengambil pendekatan pelaksanaan bersepadu. Kita nak pastikan bahawa bila ada program ekonomi yang digerakkan oleh kerajaan, ia bukan sahaja semata-mata bertujuan untuk membantu rakyat sahaja, tetapi juga program itu juga mestilah bersifat serampang dua mata. Sementara dia membantu rakyat dari segi kos sara hidup dan juga menambah baik pendapatan mereka, tetapi dari semasa ke semasa ia juga membaiki struktur ekonomi negara. So it requires an integrated approach, and we can no longer view it in silo perspective. This one for the lower income group, is enough to do 1 or 2, 3 things, but it does not help re-steer the economy to where it should be. So we think that there is a balance for that, and we should be able to do that in months and years to come. Dasar-dasar bersabit penggajian rakyat akan dibawa ke Majlis Tindakan Ekonomi Negara ataupun M10 yang dipengerusikan Perdana Menteri. M10 yang telah diluluskan oleh Jemaah Menteri adalah badan penasihat ekonomi negara yang tertinggi, dan melalui M10 ia membolehkan kita membawa perbincangan dan mendapatkan keputusan-keputusan ekonomi yang kami harap akan dapat membantu mengubah dan menambah baik struktur ekonomi, dan salah satunya ialah yang bersabit dengan gaji. Oleh itu, dasar-dasar dan perkara yang bersabit dengan penggajian rakyat ini akan dibawa kepada M10 supaya dasar negara dapat diselaraskan ke arah satu sasaran pertumbuhan gaji yang menyeluruh kepada semua golongan pekerja. Setakat ini contohnya campur tangan kerajaan melalui dasar melibatkan kepada penetapan gaji minima. Sudah tentu dia ada kesan dia apabila gaji minima ditetapkan, itu akan mengangkat paras gaji yang di atas itu lebih tinggi. Tetapi insya-Allah Kementerian Ekonomi akan bekerjasama dengan kementerian-kementerian lain, dan ini sebahagian daripada semakan dasar yang kita akan buat untuk melihat bagaimana kita boleh menetapkan beberapa dasar-dasar baru ke arah satu pertumbuhan gaji yang menyeluruh, yang bukan sahaja melibatkan pekerja bawahan yang terkesan ataupun yang akan mendapat manfaat daripada gaji minimum. Mesyuarat pertama M10 dijangka akan diadakan dalam bulan Mac 2023.
Jadi daripada itu dasar-dasar yang memberi tumpuan kepada perkara-perkara yang bersabit dengan rakyat ini akan dibawa secara berkala untuk mendapat keputusan-keputusan dasar yang penting. Saya juga ingin memaklumkan bahawa Kementerian Ekonomi akan melancarkan program inisiatif pendapatan rakyat ataupun kita panggil dengan mudah IPR yang bertujuan menambah pendapatan rakyat pada 26 Februari 2023, lebih kurang 2 minggu daripada sekarang, dan kita perlu tunggu pengumuman bajet terlebih dahulu. Sebab itu bajet akan diumumkan pada 24 Februari dan pada 26 Februari kita akan lancarkan inisiatif pendapatan rakyat, dan sasaran pertama inisiatif pendapatan rakyat yang bertujuan untuk menambah pendapatan rakyat terbanyak, sasaran pertama adalah golongan miskin tegar dan juga keluarga B40 di seluruh negara. Kementerian Ekonomi insya-Allah akan terus mengimbangi tumpuan untuk menstrukturkan ekonomi negara di peringkat makro dan sektor-sektor strategik dengan keperluan ekonomi rakyat berhubung kos sara hidup dan gaji yang lebih baik dalam rangka perancangan ekonomi negara. Saya buka kepada soalan. Kalau ada soalan yang bersabit dengan ekonomi dahulu, kemudian kalau ada soalan-soalan nakal yang lain, saya juga alu-alukan. Itu yang kita kena bawa kepada M10 terlebih dahulu. Penetapan dasar-dasar besar ekonomi, contohnya yang melibatkan gaji, yang melibatkan struktur ekonomi, dia melibatkan semua peringkat. Jadi memang dia akan mengambil masa sedikit kerana kita perlu memastikan libat urus, kita kena berbincang dengan sektor swasta terutamanya, dan kita kena mengharmonikan dengan segala peraturan yang ada. Jadi proses itu akan mengambil sedikit masa, paling kurang beberapa bulan sebelum apa-apa keputusan boleh dibuat. Bezanya ialah sepanjang saya mengikuti perancangan ekonomi negara sejak 10-15 tahun yang lepas secara dekat, ini kali pertama satu pentadbiran kerajaan berhasrat untuk melihat dengan secara menyeluruh sasaran pertumbuhan ekonomi negara melalui kerangka dasar. Kalau yang ada sebelum ini ialah kita ada beberapa sasaran makro. Contohnya kita ada sasaran makro pendapatan per kapita, kerana kita nak menjadi negara berpendapatan tinggi, dan untuk menjadi negara berpendapatan tinggi dia mestilah pada paras pendapatan per kapita tertentu lebih kurang $15,200. Masalahnya kaedah itu semata-mata tidak mengambil kira perbezaan gaji segala lapisan masyarakat. Kita boleh ada perkembangan ekonomi yang baik, tapi kalau perkembangan ekonomi yang baik itu banyak di enjinnya itu datang daripada contohnya oil and gas. Jadi orang yang oil and gas gaji tinggi tapi orang lain tak berubah. Jadi sebelum ini kita tak pernah sampai sebenarnya ke peringkat kerajaan mengambil keputusan, contohnya mempunyai sasaran pertumbuhan gaji rakyat daripada satu tahun ke satu tahun, supaya kita dapat mengimbangi di antara sasaran makro pendapatan per kapita dan juga sasaran pertumbuhan gaji rakyat biasa segala golongan. Jadi proses itu insya-Allah akan berlaku, dan dia satu keputusan dasar yang besar yang perlu dibawa ke peringkat tertinggi kerajaan dan melibatkan semua sektor. So I think it's let us go through the process, but I think it's important for the public as well as all the related sectors to understand that we intend to pursue an equitable and sustainable
wage growth policy. Berdasarkan indikator semasa, adakah bagi yakin kita on track mencapai status negara berpendapatan tinggi? Jadi apa lagi yang perlu kita lakukan? Itu soalan pertama. Yang kedua, berkenaan dengan pengangguran. Kita sedang pengangguran pada 3.7% itu masih tinggi berbanding 3.2% sebelum pandemik. Jadi graduan juri ini masih lagi kerja dia tak match dengan kelayakan low skill. Jadi adakah kurangnya pelaburan impact tinggi punca masalah? Soalan yang pertama tadi ialah tentang adakah kita on track kan. Jadi minggu lepas masa saya dengan Datuk Seri Uzair, dengan Datuk Nur Azmi, we go through data terkini. Salah satu yang kita nak pastikan ialah adakah kita akan mencapai status negara berpendapatan tinggi kan. Dia bergantung sebenarnya kepada dua perkara utama lah. Yang paling utama ialah pertumbuhan ekonomi kan. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi ni kekal pada sekitar 4 ke 5%, kita betul-betul on track. Tapi maksudnya 2023 kena 4 ke 5%, 24, 25, kalau ini boleh berjalan dengan baik, kita boleh mencapai status negara berpendapatan tinggi seawal 2016. Sorry, 2026. 22. So I'm 10 years behind. So maksudnya kalau pertumbuhan itu akan dapat berlaku 2026 lah kan. Kalau lebih bagus pertumbuhan ekonomi kita melepasi 5% ke apa contohnya, dalam 2-3 tahun akan datang dia lebih awal. Tapi I think kalau dalam lingkungan 4 ke 5% itu insya-Allah sekitar 2026. Dan faktor kedua itu ialah faktor tukaran masa asing lah, mata wang, foreign exchange. Kerana paras negara berpendapatan tinggi ni sekitar $15,200 ni adalah dalam dolar. Jadi contohnya kalau mata wang kita lebih kukuh, sekarang ni dalam 4.3 lebih kurang untuk $1. Kalau dia lebih mengukuh dalam 1-2 tahun akan datang, sudah tentu dia lebih awal juga. Jadi tapi buat masa sekarang insya-Allah kalau kita terus begini dan kita dapatkan pastikan sekurang-kurangnya pertumbuhan itu sekitar 4 ke 5%, maksudnya Malaysia akan mencapai status negara berpendapatan tinggi dalam penggal ini. Dan saya rasa selesa kalau saya sebut insya-Allah we will definitely cross the high income status within this administration tenure. Kecuali lah ada COVID lagi ke apa yang itu di luar jangkaan kita lah. Ini berdasarkan business as usual and keeping the growth within 4 to 5% range in the next 2 or 3 years. Soalan kedua mengenai pengangguran. Pada kadar pengangguran 3.7% itu, sebenarnya itu angka yang sangat baik secara statistik dan ekonomi. Kerana apa-apa kadar pengangguran di bawah 4% bagi sesebuah negara, secara ekonominya dikira negara itu telah mencapai pekerjaan penuh. Masalah kita sekarang sebenarnya bukan soal pengangguran. No. It's not the 3.7 ataupun 3.2 kan. Dia soal underemployment. Maksudnya walaupun tenaga kerja kita ada kerja, dia ada gaji, tetapi dia tidak padan dengan kelulusan dia dan gaji itu lebih rendah. Dan inilah yang betul-betul terkesan terutamanya dengan golongan graduate dan orang muda. Malah kalau tengok dari segi kadar pengangguran tu 3.7% itu juga membimbangkan kerana kadar pengangguran di kalangan belia 25 tahun ke bawah adalah jauh lebih tinggi, sekitar 11%. Kan? Jadi masalah-masalah ini ni sebenarnya sebab itu we have to look in deeper perspective kan. Sementara kalau saya nak ambil pendekatan mudah, saya boleh kata bahawa prestasinya cukup baik kerana kita pada 3.7% boleh dikira tidak ada pengangguran. Tapi situasi itu berbeza kerana walaupun orang dapat kerja, tapi itu bukan kerja yang padan dengan dia dan gaji dia kan. Jadi
Soalnya dua perkara. Saya tidak melihat ia semata-mata kerana kurang pelaburan tinggi sebenarnya. Sebab bila kita lihat dari 3 bulan yang lepas saya menjawat amanah ini, minat pelabur-pelabur asing itu sebenarnya cukup tinggi di negara ini. Malah dalam 2-3 bulan akan datang akan ada pengumuman pelaburan-pelaburan besar daripada syarikat-syarikat yang paling ternama di dunia untuk datang ke sini. Masalah sebenarnya ialah kerana ada mismatch. Maksudnya mereka bila mahu berlabur di sini, mereka memerlukan tenaga kerja dalam bidang-bidang tertentu yang kemahirannya tertentu, selalunya dalam kemahiran yang berbentuk tech, yang berbentuk digital dan sebagainya. Yang itu ada mismatch di antara tenaga kerja kita, walaupun mereka berkelayakan, ijazah dan sebagainya, tetapi bukan dalam bidang-bidang yang diperlukan oleh industri dan sektor-sektor begini. Sebab itu insya-Allah saya pun sudah ada beberapa siri rundingan dan libat urus dengan industri. Kita mengenal pasti ada beberapa program yang perlu dijalankan secara besar-besaran untuk memastikan kita memudahkan golongan yang mempunyai ijazah contohnya, ataupun mempunyai sijil kemahiran tetapi tidak mempunyai kemahiran khusus itu, kita perlu permudahkan dan percepatkan supaya lebih ramai, terutamanya daripada tenaga kerja muda kita, dapat menaik tarafkan kemahiran mereka bersesuaian dengan sektor-sektor yang menawarkan kerja-kerja sebegini. Dan ini bukan sesuatu yang boleh dibuat secara rambang ataupun secara orang kata ni one size fits all. Dia memang perlu dipadankan dengan industri demi industri, dan insyaAllah kalau perkara ini dapat dijalankan dengan baik dalam tempoh 1-2 tahun akan datang, bukan sahaja kita akan berjaya menambah baik keadaan underemployment tadi, tetapi juga insya-Allah saya yakin bila kita bagi isyarat yang jelas kepada kumpulan pelabur antarabangsa bahawa Malaysia berkeupayaan untuk melatih semula tenaga kerja kita ke dalam bidang-bidang yang strategik ini, itu akan menambah dan mempercepatkan lagi pelaburan-pelaburan baru dalam ekonomi kita. Soalan lain? Dia tadi ada nyamuk. Ada soalan lain? Hang on. Saya sekejap. Let us go through the process. Saya boleh bercakap dari segi hasrat saya sebagai Menteri Ekonomi. Tetapi beza mandat yang ada dengan di Kementerian Ekonomi ini, dia agak berbeza dengan kementerian-kementerian lain. Sebab kementerian lain, apabila keputusan itu lebih berbentuk operasi, maka itu dalam bidang tugas dan juga undang-undang yang sedia ada. Bila kita hendak melaksanakan sesuatu seperti ini, ia melibatkan satu dasar yang baru yang memerlukan kelulusan dan juga persefahaman daripada semua kementerian. Dan lebih teruk lagi, lebih rumit lagi kalau ia bersabit dengan gaji, ia melibatkan sektor swasta. Jadi saya kalau ikut hasrat saya, sebaiknya kita nak pastikan perkara ini boleh dimasukkan di dalam semakan midterm review, semakan separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 yang perlu dibentangkan di Parlimen menjelang Oktober 2023. Jadi sekarang Februari, kita ada masa lebih kurang 8 bulan. Dia akan melalui proses itu di peringkat kerajaan, di peringkat industri, penggubalan dan sebagainya. Tetapi saya berharap supaya ia boleh menjadi kerangka dasar yang diterima pakai dalam ekonomi negara kita dalam tempoh ini.
Hang on, tadi ada soalan satu je. Bagi yang tadi yang meningkatkan pekerja, adakah inisiatif ini akan dimasukkan dalam bajet? Dan satu lagi mengenai pertumbuhan ekonomi, kalau berasaskan dia untuk overall tahun Sebenarnya kerajaan memang membelanjakan peruntukan yang besar sejak beberapa tahun yang lepas pun dari segi penambahbaikan kemahiran pekerja-pekerja. Tetapi pelaksanaannya itu boleh dikaji dan ditambah baik lagi. Jadi dalam belanjawan atau bajet yang akan datang ini memang sudah ada program-program menambah baik kemahiran yang sudah pun berjalan bertahun-tahun. Yang itu saya pasti kita kena tunggu pengumuman Menteri Kewangan dan saya pasti itu berjalan. Cuma sudah tentu bila maklum balas daripada industri dan juga keadaan yang mana kita ada masalah underemployment sekarang, maknanya pelaksanaan program-program sedia ada itu perlu disemak balik dan perlu ditambah baik, terutamanya yang melibatkan jurang di antara apa yang industri perlukan dan apa yang disediakan oleh program-program sedia ada ini. Itu yang insya-Allah akan menjadi tumpuan dan perkara ini memang perlu melibatkan kerjasama yang begitu rapat dengan pihak industri. Soal pertumbuhan ekonomi tadi itu yang saya sebut ada dua perspektif. Pertumbuhan ekonomi tahunan, maksudnya membandingkan saiz ekonomi dalam tahun 2022 berbanding dengan saiz ekonomi 2021 memang ada pertumbuhan sebanyak 8.7%. Tetapi bila kita tengok dari satu suku ke satu suku, pertumbuhan itu menyederhana dan lebih perlahan dan akhirnya dia menguncuk. Maksudnya kalau kita ambil suku keempat dengan suku ketiga contohnya, bila dia menguncuk 2.5% kan, maksudnya gambaran mudah maksudnya sudah tentu dia lebih rumit daripada itulah, tapi gambaran mudahnya maksudnya dalam suku keempat 2022 orang berbelanja itu kurang lagi daripada berbelanja dalam suku 2023. So sebab itu kita kena tengok in both perspektif. Kalau tahunan memang ada pertumbuhan, tapi dari suku ke suku tu dia dah mula menunjukkan penurunan. Tapi adakah maksudnya untuk tahun ni injection Yang itu kita tunggu belanjawan, dan yang itu juga kita perlu imbangi juga kerana pandangan umum saya merangsang ekonomi itu perlu dan yang terbaik sekali ialah apabila rangsangan daripada kerajaan itu pergi kepada sektor-sektor strategik yang dengan berkembangnya sektor strategik itu ia menghasilkan peluang pekerjaan dan aktiviti ekonomi yang tumbuh dengan lebih baik dan lebih sustainable atau lebih mampan tanpa perlu dirangsang berkali-kali kan. Yang kita kena berhati-hati ialah suntikan semata-mata yang akan juga kalau tidak berhati-hati akan boleh mendorong peningkatan inflasi. Kerana bila wang itu dapat mudah, orang akan dapat mudah, dia berbelanja lah. Bila dia berbelanja, itu akan meningkatkan permintaan kepada perkhidmatan dan barangan dan itu juga akan menaikkan inflasi. Kan? Jadi imbangan itu perlu dibuat dan sebaik yang mungkin secara dasarnya kita mahu memastikan bahawa pelaburan kerajaan, maksudnya dana, suntikan, program kerajaan itu tertumpu kepada sektor-sektor strategik supaya sektor ini berkembang dan pada masa yang sama kita juga nak pastikan bahawa kemahiran tenaga kerja itu kita ini menyambut pertumbuhan dalam sektor-sektor strategik ini dan basically you get them into a good job rather than bantuan sana, bantuan sini tapi dia tidak mengubah. It's a classic case of giving someone a rod to fish rather than giving them a fish on daily basis. It's the same thing, you allocate money tapi it makes a big difference between
continuously giving fishes dengan giving a rod and teaching them. Jadi itu sebenarnya secara dasarnya that's what we want to do lah. Sektor strategik contohnya sektor yang melibatkan tech dan digital. Itu satu. Sebab itu kita tengok kebelakangan ini kebanyakan daripada pelaburan-pelaburan besar ialah yang melibatkan data center. Jadi sudah tentu yang melibatkan digital data center ini dia menghasilkan peluang pekerjaan yang agak berlainan dengan sektor sedia ada dalam negara kita. So itu satu sektor yang strategik yang melibatkan digital, tech. Satu lagi sektor strategik adalah sektor yang melibatkan tenaga boleh baharui, renewable energy. Itu juga sektor strategik. Termasuklah electric vehicles, termasuklah battery teknologi, termasuklah solar dan sebagainya. Kerana kita masih lagi ada jurang di antara keperluan industri dan juga kerajaan bergerak dengan cepat ke arah itu dengan bagaimana kerja-kerja di bawah ini ataupun peluang pekerjaan baru yang dihasilkan untuk mengisi keperluan itu. So there is still a gap. Jadi itu sektor kedua. Sektor ketiga ialah pertanian. Kerana sektor pertanian ini, satu ialah sebenarnya dia boleh menjana pendapatan yang baik dan juga ia menjadi sektor strategik negara kerana ia melibatkan keterjaminan makanan juga. Dan untuk jangka masa yang pendek, terutamanya dalam tempoh 2023 ke 2024, dalam kita menangani pertumbuhan ekonomi global yang akan lebih perlahan, satu lagi sektor strategik jangka pendek ialah sebenarnya sektor pelancongan. Kerana ada potensi yang tinggi dari sektor pelancongan untuk menjadi buffer kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih perlahan secara global. Kerana dari segi ketibaan pelancong luar negara contohnya, dia masih lagi belum sampai ke potensi yang sebenarnya seperti sebelum-sebelum ini. So these four are some are long term, some are national interest, some are short term and medium term strategic sectors yang kita akan bagi tumpuan. Nanti jap, tadi ada satu soalan. Tak ada dah Yesterday Ben said that there's no intention of the government to introduce GST and broad-based consumption tax. So and then the focus now is to reduce subsidy towards the rich. So after electricity tariff, what kind of subsidy that we're looking at? I think let us go through the discussion dekat M10 dulu. Kerana antara isu-isu paling utama dan paling awal yang akan dibincangkan ialah the roadmap for subsidy retargeting. Saya kadang-kadang agak berhati-hati juga nak cakap rationalization kerana dia memberi gambaran bahawa nak dihapuskan subsidi. That's not true. Kita nak retarget. And so ada banyak komponen subsidi macam saudari sebut tadi, but I don't want to jump the gun. Saya sebut juga kepada kepimpinan kementerian dan juga kepada our colleagues di Kementerian Kewangan dan usaha kita untuk melaksanakan subsidi bersasar ini is a once in a generation big decision. Jadi ia sesuatu yang perlu dibincang dan diputuskan secara bersama dengan berhati-hati, mengambil kira semua pandangan. So it is not what I think or it is not what I plan. It will have to be decided in a very big policy framework dan itu akan dibawa ke M10 seawal yang mungkin. Then I think we will after that we will have a better clarity. Definitely the groundwork, the discussion too is ongoing. There are a few options. But it's better to go through the proper channel and proper process dulu. Apa dia? Mana cadangan apa? In Parliament, there's a proposal that to list Petronas. Cadangan daripada siapa? MP Subang suruh listkan Petronas.
Dia sebenarnya ada beberapa perkara yang perlu diteliti setiap kali kita bercakap tentang menyenaraikan Petronas. Kerana Petronas tertakluk kepada Akta Pembangunan Petroleum 1974. Dan dari akta itu sebenarnya ada perkara-perkara khusus. Contohnya fungsi Petronas dalam menjaga dan mentadbir dan mengawal selia sumber hidrokarbon di negara ini. Jadi sebab itu saya lihat di masa yang lepas apabila Petronas menyenaraikan perniagaannya, yang disenaraikannya itu adalah yang berhubung dengan perkara-perkara yang tidak menyentuh bidang kuasa serta bidang tugas yang khusus yang ada di dalam PDA, Petroleum Development Act 1974. Jadi perkara itu saya ingat akan terus diperhalusi kalau ada keperluan dan pilihan-pilihannya. Semua ini saya ingat dalam bidang kuasa Menteri Kewangan yang mereka akan lihat. Cuma coming from Petronas myself previously, Petronas has that unique position that we have to consider because it has that part that it is the custodian of the hydrocarbon resources in this country. So it's almost, contohnya dia sama macam menswastakan Jabatan Perhutanan. And so we need to see whether there is a need for it, dan pandangan saya sebaik yang mungkin kalau ada keperluan untuk menyenaraikan dan sebagainya, itu perlulah tidak melibatkan perkara-perkara yang telah pun termaktub dalam akta PDA. Yes. The taxes of automobiles. This is a funny thing, because I think it will take some adjustments to differentiate between what's basically the mandate for my ministry and what is Ministry of Finance. Taxation, fiscal policy, and so on, very much predominantly is within finance. But of course, we look into the medium and long-term planning. What we want to make sure now is to get as many people as possible, especially from the B40 and abject poverty group, for them to start having monthly consistent income. And I think whatever that is required when it comes to taxation revision, the regime will be undertaken by the MOF accordingly. So I think it's best to talk to them. Yeah. It's not so much about whether I can answer or I cannot. Legally, kuasa itu, akta itu adalah dengan Menteri Kewangan. That's why I prefer if we go through the process bit by bit, because it does require a whole of nation approach involving everyone, but it has been done in very successfully in other countries. So there are some countries that have done it very well. So let us go through that discussion, I think, at the policy level first.
let's go through the process first. Because we cannot go through something like this from press conference, because I don't want to send premature signals to the industry. We have to go through and talk to the industry and all the stakeholders first. But I think it is also important for the public and the industry to understand that we intend to pursue a more rigorous wage target growth in the next 3 to 4 years. Yeah. Okay. Last question, eh? Okay. Soalan dua. Hmm? Ya. Ini soalan politik berkaitan dengan penyertaan Wabib Nurul Izzah dalam Sekretariat Pusat Kewangan. Jadi mungkin ada orang anggap itu macam nepotisme juga kan? Yang mengenai KWSP itu, tanggungjawab kerajaan ialah memastikan bahawa ada jaringan keselamatan sosial yang baik kepada semua, kan. Kita sedia maklum bahawa dalam masa akan datang, contohnya kos kesihatan akan meningkat, kemudian kos sara hidup juga akan meningkat, kan? Jadi pandangan saya ialah lebih baik kerajaan membangunkan dasar-dasar berbentuk makro yang untuk jangka masa sekarang ini membantu dari segi gaji dan juga kenaikan kos sara hidup, tetapi pada masa yang hadapan juga menjamin adanya jaringan keselamatan sosial itu. Jadi walaupun saya ingat perkara ini akan terus ada permintaan dan sebagainya, lebih baik kita bagi tumpuan kepada perkara-perkara itu, kerana dia seperti Panadol sebenarnya. Kita ambil, kalau kerajaan membenarkan pengeluaran KWSP bersasar atau tidak bersasar, kan? Sementara mungkin dia menyelesaikan masalah pada umur 30-40 tahun, tapi sebenarnya dia menggali lubang untuk masa 50 tahun yang akan masa umur 50, 55 dan 60, kan? Kalau hendak popular memang mudah. Kerajaan boleh saja sebut, okey, kita bagi semua dia jadi popular dan sebagainya. Kesan-kesan sampingan itu yang akan menjadi kesan yang panjang, bukan sahaja kepada keluarga-keluarga ini tetapi juga kepada ekonomi. Perkara itu yang saya ingat menjadi pertimbangan kerajaan sekarang, terutamanya dalam keadaan kita yakin sebenarnya kalau ekonomi diurus dengan baik, sumber kewangan negara dialihkan secara bersasar kepada kumpulan-kumpulan yang memerlukan, kita akan dapat mengurangkan beban rakyat yang harapnya dalam masa 1, 2, 3 tahun akan datang tidak ada keperluan untuk mereka yang menabung ini mengeluarkan caruman KWSP untuk berhadapan dengan suasana sekarang yang kos sara hidupnya tinggi. Kalau kita boleh uruskan kenaikan kos sara hidup, kita boleh uruskan soal gaji, maka keperluan itu di masa 1, 2, 3 tahun akan datang, insya-Allah tidaklah dirasa mendesak seperti sekarang, dan itu juga akan dapat menyelamatkan jaringan keselamatan sosial mereka di hari tua. Jadi pandangan itu saya tengok setakat ini, itu pandangan saya dan juga pandangan Menteri Kewangan dan Perdana Menteri. Kecuali kita ada data-data yang baru dan keadaan-keadaan yang baru, saya ingat itu sebenarnya pendirian kita sekarang. Yang kedua mengenai penyertaan Saudari Nurul Izzah. Saya difahamkan bahawa sekretariat yang menasihati Menteri Kewangan itu adalah datang daripada tokoh-tokoh dan juga
pakar-pakar ekonomi kan. Saya sebenarnya lebih cenderung bahawa Saudari Nurul Izzah akan dengan adanya pasukan seperti itu, sekretariat, tugas itu akan dapat dilaksanakan dengan secara lebih baik bersama-sama kerana kita ada pandangan dan juga kepakaran daripada semua pihak dalam sekretariat itu. Kita harap perkara-perkara yang dasar yang diputuskan oleh kerajaan, pelaksanaan dan juga pandangan daripada pelbagai pihak itu akan dapat mempercepatkan pelaksanaan yang perlu dilakukan di pihak kerajaan, terutamanya Kementerian Kewangan. Jadi ada nilai tambahnya Saudari Nurul Izzah berada dalam sekretariat tersebut. Okey? Ya. Tentang masuk hutang PTN ni, malah bagi Parti Syarikat dia kata janji tu ada dalam manifesto 2015. Jadi apa pandangan Wajib? Kita tunggu Hansat kerana pembangkang ni pun nakal. Dia tidak sebut secara terperinci contohnya penghapusan itu secara bersasar. Dia sebut dalam ucapannya ialah menghapuskan hutang PTPTN. Gambaran itu ialah menghapuskan hutang yang merujuk kepada perbincangan mengenai hutang PTPTN dalam tahun 2021. Jadi saya akan tunggu Hansat dan saya akan tengok sebab yang menjanjikan untuk menghapuskan PTPTN ini ialah PAS dalam PRU 2018. Jadi sementara sebenarnya I don't want to split hairs on benda-benda macam itu, tapi saya ingat perlu juga message itu dihantar kepada ahli-ahli parlimen daripada PN ini supaya mereka mencermin diri untuk tidak mempolitikkan perkara-perkara yang seperti PTPTN yang sekarang ni kita dah tahu kedudukannya. Pengurusi PTPTN daripada 2018 sampai 2022 daripada Bersatu. Yang menjanjikan penghapusan PTPTN ini ialah PAS dalam 2018. Jadi apabila terus dimainkan seolah-olah PH menjanjikan penghapusan PTPTN, sedangkan kita daripada 2018 lagi telah menyatakan we missed the window to reform PTPTN before 2013 election, because masa pilihan raya 2013 sebelum itu hutang PTPTN sekitar 20 bilion. Sekarang hutangnya dah jadi dekat 50 bilion. Once you cross a certain number, you can't do it anymore. Jadi kegairahan ahli-ahli parlimen daripada PN ini yang langsung tidak mencermin diri, sebab itu saya timbulkan perkara itu di parlimen. Okey? Terima kasih. Kita jumpa lagi selepas angka inflasi untuk Januari keluar. Terima kasih.